Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika kainun aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan kitab Syarah Al-Hikam yang disyarahkan oleh Sayyidi Ibnu Abbad Ar-Rundi dan juga Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu anhuma wa nafa'na bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Khuf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu isaa'atuka ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-khawfu min al-istidraji bin ni'ami min sifatil mu'minin wa adamul khawf minhu ma'ad dawami 'alal isaa'ati min sifatil kafirin. Yuqalu min amaratil istidraji rukubus sayyi'ah wal ightirari bi zamanil mahillah wa hamala ta'khirul uqubah ala istihqaqil wuslah wa hadha minal makril khafi. Takut olehmu, khuf ataupun gentar. Takut olehmu daripada sentiasa ihsannya kepadamu. Ihsannya Allah kepada kita dengan pemberian nikmat yang berterusan. Dawamu ihsani. Allah Ta'ala sentiasa beri nikmat. Tak putus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi hendaklah kamu gentar akan sesuatu perkara yang berlaku sepanjang pemberian nikmat tersebut. Dan daripada sentiasa kejahatanmu sertanya. Dalam pada Allah Ta'ala berikan nikmat tu, tak henti-henti, tak putus-putus. Ada pula berlaku kejahatan di atas nikmat yang diberikan. Nikmat harta diberikan, digunakan untuk kejahatan. Contoh dia. Nikmat umur diberikan. Nikmat masa
Apa jualah nikmat makanan, digunakan nikmat-nikmat itu tadi dengan tujuan untuk menyuburkan melakukan kejahatan ataupun menghampiri kejahatan. Ini kena hati-hati. Bahawa adalah yang demikian itu mengeluarkan bagimu, yaitu istidrajan. Yang demikian itu adalah istidraj, satu istilah yang diambil daripada Al-Quran. Istidraj ini istilah yang diambil daripada Al-Quran. Dan dalam sebagai orang biasa macam kita ni tuan-tuan, yang bukan Nabi, yang bukan wali, kita pernah berlaku istidraj dalam sepanjang hidup kita. Sama ada kita perasan ataupun tidak. Seperti firman Allah Ta'ala lagi, akan kamu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu yang demikian. Dalam kitab ini disebut istidraj itu ialah melorongkan. Maknanya dia gunakan nikmat yang Allah beri untuk tujuan, untuk kepentingan hawa nafsu dia. Dia tidak bawa nikmat itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dikatakan istidraj. Allah bagi lagi nikmat, diguna untuk kepentingan diri dia dan hawa nafsu dia. Istidraj lagi. Dan perkara ini berlaku kalau tidak disedari, kalau tidak diobati, kalau tidak dibersihkan, maka akan berlakulah sepanjang hidup kita. Min haitsu la ya'lamun, dan ramai di kalangan orang yang tidak perasan perkara ini berlaku. Melainkan orang-orang yang kembali dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali macam mana? Kembali menyucikan dirinya dengan jalan ibadah, dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebut zikrullah tuan-tuan, bukan dengan lidah saja kata ulama, bahkan dengan hati pun zikrullah. Mata yang melihat orang lain dengan pandangan kasihan, itu pun zikrullah. Tangan yang kita makan, ambil makanan keperluan yang halal, itu pun zikrullah. Kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang suci, itu juga zikrullah. Jadi konsep zikrullah ni sangat luas. Tidak terhenti kepada majlis zikir saja. Tapi majlis zikir kena ada. Kerana itu asasnya. Kita tak boleh tinggalkan asas. Yang lain itu akan asas, terus sesuatu yang asas itu ada furuk dia, pecahan dia. Di asas tak boleh kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah Sekandari ini ajar anak murid. Kerana Allah Taala dah bagi tahu, aku akan bagi istidraj ini kepada kamu, kepada mereka, min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak mengetahuinya langsung, tak perasan.
Tujuannya supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak suruh kita menuntut ilmu. Kalau Allah Ta'ala sebut la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, tidak berilmu tentang istidraj ini maknanya Allah Ta'ala sindir. Dia tak ada jalan lain untuk mengatasinya. Pertama sekali dengan jalan menuntut ilmu, beserta dengan adabnya dan tertibnya. Saya ada mengajar satu kitab di Beranang sana. Kitab Ta'limul Muta'allim. Ditulis oleh Imam Zarnuji radhiyallahu ta'ala. Di dalam itu disebut apakah tertib yang seharusnya diambil oleh seorang murid untuk mula dia menuntut ilmu. Itu sebab antaranya ialah murid itu tidak boleh menentukan buku mana yang dia nak baca. Ustaz tolong ajar buku ni boleh? Saya tak boleh baca lah, Tulisan Jawi. Ataupun ni kitab kuning lama sangat. Tapi saya minat nak tahu. Boleh tak Ustaz ajar kitab ni pada saya? Kalau di sudut adab orang murid dan guru, tak kena. Dari sudut minta tolong, memang boleh tolonglah. Tolong menolonglah. Macam tu. Tapi dari sudut adabnya, tak kena. Yang betulnya macam dekat madrasah. Guru dah siapkan kitab, murid ni tinggal nak tadah saja. Ini kitab yang sesuai, guru dah tahu dah. Kalau tahap ini, kitab dia sesuai ni. Jadi, kena pakai kitab. Sampai peringkat macam tu sekali, proses nak menuntut ilmu. Jadi kitab dan tulisan-tulisan ni tuan-tuan adalah wasilah perantaraan. Bukannya ghayah. Kalau kita susun kitab penuh dinding ni kitab kat rumah kita, itu bukannya tujuan kita. Itu adalah wasilah saja untuk kita melihat tulisan-tulisan orang-orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah SWT. Jadi orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang perasan berlakunya istidraj ini. Lalu dia pun melihat istidraj ini masalah dan dia cari jalan penyelesaian. Bermula takut daripada istidraj pada segala nikmat itu daripada sifat mukmin. Sifat orang beriman itu khauf, gentar dia. Kalau takwa tu takut. Kalau khauf ni tuan-tuan, dia bukan takut, dia gentar. Rasa gentar. Ada beza tu. Takut dengan gentar. Kalau tidak, kenapa lain ni punya bunyi dia kan? Takwa ni, takut ni umum, secara umum. Kalau khauf ni, dia secara khusus. Gentar. Menjauh mana jauh dalam lubuk hati dia. Sudah ada perasaan. Takwa ni kalau disuruh, bila mana datang perintah. Datang perintah. Ya. Tetapi kita tak ada takut, tak ada rasa gentar. Ya. Gunakan
satu nikmat Allah untuk tujuan kejahatan. Ya. Contohnya Allah Ta'ala bagi kita akal. Nikmat ni. Besar ni. Nikmat akal ni. Ya. Tetapi kita tidak gunakan akal kita untuk berfikir tentang perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Mengingati Allah. Mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gunakan akal kita untuk menuntut ilmu dengan cara yang betul. Ini juga adalah istidraj. Jadi saya sendiri pun mengaku bahawa saya pun pernah mengalami istidraj. Dan mungkin tengah sebab itulah bila mana jalannya untuk mengeluarkan diri kita daripada istidraj ini ialah rujuk kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rujuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, rujuk tu maknanya kembali kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarat, dengan istighfar. Baru-baru ni saya ada masalah nak pakai duit RM1,500. Sikit je tuan-tuan ya. Tuan lagi banyak guna. Saya ada masalah. Saya nak guna tepat RM1,500 untuk menyelesaikan masalah. Saya pun angkat tangan lah. Tadah ke langit doa. Ya. Tah macam mana makbul pula doa tu tuan-tuan. Ada orang masukkan dalam akaun saya duit RM2,000. Lebih pula. Baru 3 hari lepas lah ni. Saya nak pakai RM1,500 ni nak selesaikan masalah ni. Tak ada jalan lain lagi dah. Nak pinjamkan malu. Nampak sangat kita ni. Ya. Minta lah dengan Allah. Tak lama lepas tu pop masuk duit RM2,000. Tak siapa-siapa. Bank telefon. Assalamualaikum. Encik Hassan ya. Ni Maybank daripada Perak. Saya tengok nombor pun 05. Yalah kot. Ni daripada Perak ni. Apa halnya kan? Masuk mencuri ke Perak tu ke? Ya? Rumah tak bertunggu tu, grill pun tak ada lagi. Ya? Tantang masuk mencuri, entah apa. Oh, bank telefon lah. Apa halnya ni? Encik, ada orang masukkan duit dalam akaun cik, RM2,000. Saya tak minta pun. Dah masuk, saya pun terfikir. Ini kalau kau selesaikan masalah saya, RM1,500 ni selesai. Tapi saya fikir ada orang siapa dia. Ini orang salah masuk kat encik. Allah, saya kata. Nombor encik sama dengan nombor akaun dia. Cuma ujung dia lain. Saya 63, dia 93. Ujung dua nombor lain. Yang lain semua sama. 512-017-512-063. Saya punya. Dia 512-017-512-093. Dia salah tekan. Siapa nama orangnya tu saya tanya bank. Ini bukan kecil-kecil punya orang cik. Ini syarikat Baba ni. Baba produk. Itu yang kari punya tu kan. Karis Baba tu. La ilaha illallah. Ini Karis Baba ni. Jangan main-main ni. Kan? Ini syarikat besar ni. Encik, kami minta encik refund balik duit tu. Kepada Karis Baba ni. Baba produk ni. Sebab dia orang dah buat report polis ni. Allahu Akbar. Kalau saya layan istidraj saya tuan-tuan, saya takkan refund duit tu. Baik saya selesaikan masalah itu. Selesai RM1,500 ni. Logo saya. Sebab saya dah minta dengan Allah Ta'ala.
Tapi saya fikir-fikir balik duit orang ni. Saya refund balik duit. Nak refund tu bukan mudah lah tu. Sebab saya punya apa ni? Akaun tu dah lama tak guna. Kad pun tak ada. Paksa pula saya pergi Kerawang balik apa semua masuk. Baru boleh refund. Jadi itu yang berlaku pada saya lah, pada tuan-tuan saya tak tahulah. Kan? Jadi tak ada lepas lah saya. Adalah masalah saya sekarang ni masihlah belum selesai lagi 1,500 ni. Comel je lah kan. Tapi tak apalah. Mungkin ada jalan lain. Jadi itu ujian lah sedikit sebanyak ya. Tuan-tuan lagi hebat lah daripada saya ujian semua tu kan. Baik. Dan ghurur dia. Dan dikata orang daripada alamat istidraj itu mengenderai kejahatan. Dan ghurur, benda yang sia-sia. Maka suka yang didatangkan itu. Seronok pula dia buat kejahatan tu. Menggunakan nikmat Allah. Maka diambil mereka itu terkejut. Maka tiba-tiba mereka itu putus daripada rahmat. Putus daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau putus daripada kasih sayang ni tuan-tuan, macam kita putus silaturahim lah. Adik-beradik ke, ataupun bercerai suami isteri ke, ataupun anak kita meninggal ke, ahli keluarga kita meninggal ke, tuan. Apa perasaan kita? Hilang bahagia, kebahagiaan, rasa tu. Jadi kalau putus rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, masya-Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala tak peduli dengan kita. Membiarkan kita hidup mengikut hawa nafsu kita. Tutup pintu rahmat dia. Inilah yang kita takuti kalau kita tak cepat-cepat kembali. Allah jadikan semua tu. Maksiat tu Allah jadikan, kejahatan tu Allah jadikan untuk kita lah. Sebagaimana Allah jadikan kebaikan, Allah jadikan taat untuk kita, Allah Ta'ala pun jadikan maksiat untuk kita. Tinggal lagi, adakah kita kembali ataupun tidak? Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menyangka ia dengan ihsan kepadanya, padahalnya ia kejahatan atas sesuatu itu, maka ia istidraj. Ini benda ni memanglah itu sebablah perlu kita ni bertemu dengan pakar rujuk. Kalau kat kampung ni mesti ada seorang pakar rujuk tentang permasalahan. Kalau kita layan perasaan kita, kemungkinan kita tidak bertemu dengan orang yang ahli, maka barangkali kita akan tersalah jalan. Dan terperangkaplah kita dalam istidraj itu tadi. Ataupun kita merasakan ini bagus sebenarnya, bukannya. Dan kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari radhiyallahu anhu, di dalam makna ayat itu, kamu kurniai mereka itu dengan segala nikmat. Kami kurniai mereka itu dengan segala nikmat. Dan kami lalaikan mereka itu akan syukur atas nikmat itu. Tidak ada tanda ataupun lalaikan dia daripada syukur.
Maka apabila cenderung mereka itu kepada nikmat dan didinding mereka itu daripada yang memberi nikmat, maka ambil mereka itu. Mereka itu mengambil nikmat tanpa mereka sedari. Ya, mereka ini juga dikatakan istidraj tadi. Ya. Sebaliknya, hendaklah dia syuhud ataupun musyahadah kepada pemberi itu lebih daripada dia mengambil nikmat tersebut. Jadi tidak lalailah hatinya. Sebagaimana dia diberikan balak, diberikan ujian. Kalau dilihat saja ujian itu, sudah emosinya bertambah negatif, ya. Fikirannya bertambah kusut, hatinya bertambah sedih, down dia. Sebab apa? Lihat pada balak, pada ujian. Tetapi kalau dilihat kepada yang memberi, tasawuf ini tuan-tuan, dia mengalih tumpuan kita. Jalan tasawuf ni, jalan tarekat daripada makhluk kepada Allah. Ujian, nikmat itu makhluk. Bala, ujian itu makhluk. Jadi, kalau kita fokus pada itu saja, dapat nikmat tak syukur, dapat balak tak boleh sabar. Jadi tasawuf ini mengalih perhatian kita daripada nikmat dan juga balak tadi kepada pemberi nikmat dan pemberi balak. Maka selesailah masalah ini. Nah, itu pentingnya tasawuf ini membawa kita keluar daripada makhluk itu tadi, kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah Ta'ala yang boleh menyelesaikan segala-galanya permasalahan tersebut. Didinding mereka itu daripada memberi nikmat. Bila mereka menggunakan nikmat itu untuk kejahatan, untuk nafsu syahwatnya semata-mata, maka berlakulah hijab, terdinding. Hijab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tu zahir. Tapi yang menghijabnya itu bukan Allah. Ya. Dia sendiri yang menghijab diri dia dengan Allah. Itulah istilahnya jauh dengan Allah. Baik. Dan kata Abul Abbas Ibnu Atta'illah, manakala mendatangkan mereka itu akan kesalahan, maka kami datangkan bagi mereka itu akan nikmat, dan kami lupakan mereka itu istighfar. Sebab apa kita lupa istighfar? Allah yang lupakan. Sebab apa Allah Ta'ala lupakan kita istighfar? Sebab kita tak kenal Allah. Dia pergi pada situ pula. Tak kenal Allah yang memberi. Jadi menuntut pula kepada ilmu mengenal Tuhan. Tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Ya? Tahu dia. Bukan sekadar dan boleh bezakan
Kalau pengampunan tu datang daripada manusia, macam mana bentuk dia? Kalau pengampunan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana bentuk dia? Dia boleh beza. Ini orang yang makrifah. Manusia yang ampunkan kita, orang yang maafkan kita pun dah rasa lega. Rasa terima kasih. Rasa hilang masalah. Bahkan dialah kawan kita sampai bila-bila. Apatah lagi Allah yang mengampunkan. Ya. Kalau di pengetahuan yang sampai peringkat itu, dia boleh beza. Ya. Betapa besarnya satu pengampunan yang hanya boleh mengampunkan Allah. Jadi istighfar dia. Tak banyak istighfar ni. Astaghfirullah. Itu pendek. Astaghfirullah. Kalau nak sambung. Astaghfirullah. 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 Kalau mati kan astaghfirullah sajalah. Itu istighfar. Imah tu paling mudah, ringan. Ya. Jadi kalau kita buka fadilat istighfar ni banyak tuan-tuan. Ada penghulu istighfar. Kalau dalam zikir aurat yang kita baca, ada istighfarul kabir. Ada istighfarul kabir. Bahagian belakang sekali. Itu juga ada fadilat-fadilat tentu yang disebutkan oleh para ulama. Dan kata Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, bermula istidraj itu berturut-turut nikmat dengan tiada takut fitnah. Nikmat berterusan, dia ingat tak ada fitnah di sebalik nikmat. Tiada takut dia akan fitnah. Disebabkan banyaknya terima nikmat, tak putus-putus, dia tak takut pada fitnah. Sedangkan satu kali fitnah akan musnahkan semua nikmat tersebut. Fitnah ni apa tuan-tuan? Fitnah ini kalau dah timbul, kalau dah terjadi, tidak ada hujah untuk kita menyelesaikan. Tak mampu. Kalau orang tuduh kita mampu selesaikan, itu bukan fitnah. Itu tuduhan. Tapi kalau fitnah yang betul-betul fitnah, kita berhujahlah. Tak boleh kita selesaikan. Itu sebab Syekh Ramadan Al-Buti dia kata apa? Fitnah ni kalau timbul, orang biasa tak tahu. Ulama-ulama dia tahu. Fitnah besar. Contohnya fitnah yang berlaku di negara Syria. Hari ini Syria hancur. Dijajah oleh berbagai-bagai kuasa. Penduduk dia berjuta-juta jadi pelarian. Negara dah tak ada apa yang boleh diusulkan. Tinggal orang-orang yang tamak aja berlaku. Fitnah ini telah dibawa oleh ulama sebelum ni lagi. Antaranya Syekh Ramadan Al-Buti, Al-Syahid. Beliau sendiri pun ditembak ni ketika mengajar macam ni, tembak. Meninggal dunia. Syahid di mihrab. Dia dah bagi tahu dah. Ini Hafiz Al-Hasan, jangan. Ikut kata ulama. Tak. Puak-puak pelampau ni, dia ikut semangat dia je. Akhirnya, negara tergadai. Syria ni.
ke tangan kuasa-kuasa. Nak satukan balik bukan senang. Negara yang punya luas, kabilah punya ramai. Ya. Bukan mudah nak bina semula. Tapi benda ni dah dibaru awal dulu oleh ulama. Orang tak peduli. Orang awam tak peduli. Di ulama pun samalah pengampu dia. Pom dia tembak ulama. Akhirnya tanpa mereka sendiri yang tergadai. Jadi dia kata fitnah ini ulama dulu yang tahu. Orang awam bila dapat tahu dah jadi fitnah. Sebelum fitnah orang alim dah tahu dah. Orang awam yang tahu, orang awam macam kita ni dah jadi fitnah pun kita tahu. Jadi selamatlah kalau kita berada di bawah bimbingan orang-orang alim. Ya. Kerana mereka itu ada firasat. Orang-orang mukmin ni ada firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Gentarlah kamu ataupun takutlah kamu kepada firasat orang mukmin kerana mereka itu sesungguhnya melihat dengan cahaya Allah. Dan tersebut di dalam hadis telah Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya daripada Utbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawasanya apabila engkau lihat akan Allah mengurniai akan hambanya daripada dunia barang yang dikasihinya padahal segala maksiatnya dibagi rumah,